Hai semua, Shalom. Selamat datang ke channel kami iaitu Rhapsody Reality bersama TNI Asia 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini 18 Mac yang telah ditulis oleh Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Penyakit bukan suatu perkara biasa. Amin. Mari kita melihat ayat pembukaan kita di 3 Yohanes 1 ayat 2 yang berkata, Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat sahaja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Kadang-kadang ada orang Kristian, bahkan ada para pelayan Injil yang bekerja keras untuk Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, mereka bergelut dengan sesuatu penyakit, sejenis kesakitan atau penyakit dalam tubuh mereka. Sesetengah orang mengatakan bahawa ia merupakan perkara yang biasa untuk jatuh sakit, dengan memetik kata-kata dari Injil mengenai Nabi Elisa yang mati akibat sakit, walaupun dia seorang yang sudah diurapi. Kisah ini terdapat di 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Haleluya. Mereka juga merujuk kepada Epaphroditus yang bekerja dengan Paulus, seorang yang sangat gairah dalam melayani Tuhan, menjadi sakit tenat dan hampir mati. Ini ada dalam Filipi 2 ayat 30. Amen. Oleh itu, bagi ramai orang, penyakit itu adalah suatu perkara biasa. Tetapi tidak, ianya bukan perkara biasa. Pertama sekali, Alkitab tidak pernah menyuruh kita untuk mencontohi atau menjalani kehidupan kita mengikut Elisa atau Epaphroditus. Yesus adalah teladan kita. Dialah yang kita harus contohi. Dan Alkitab mengatakan bahawa sebagaimana dia hidup, sebegitu juga kita hidup di dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dia tidak pernah sakit dan tidak boleh jatuh sakit. Haleluya. Dia telah memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan kesakitan dan memulihkan penyakit. Amen. Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amen. Tidak ada rekod yang mengatakan bahawa Paulus atau para rasul pernah jatuh sakit. Sebaliknya, mereka menyembuhkan orang sakit. Amen. Bacalah tentang Paulus dan Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 hingga 12 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 15 sehingga 16. Pelajarilah seluruh rujukan ini. Amen. Ikutilah perfirman Tuhan. Biarkan kehidupanmu mencontohi firman, mencontohi Kristus, dan belajarlah daripada para rasul yang beriman. Mereka adalah penguasa ke atas unsur-unsur dunia ini. Amen. Mereka berbicara kepada semua jenis kesakitan, penyakit, dan kelemahan. Mereka mengusir roh-roh jahat yang mendatangkan kesakitan kepada manusia. Amen. Itulah kehidupan yang kita miliki dalam Kristus. Haleluya. Jangan jatuh sakit. Amen. Berpeganglah kepada firman yang beriman, yang menggerakkan hatimu dalam perkara-perkara Tuhan dan dalam cara roh. Haleluya. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 11 berkata, Namun, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian diam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian
akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana melalui Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amen. Hal ini sudah berlaku kerana Kristus tinggal di dalam kamu. Haleluya. Oleh itu, perlengkapkan dirimu dengan pengertian ini dan kuasailah kesakitan dan penyakit. Amen. Hendaklah kamu menguasai segala kejahatan dan keburukan dunia ini serta pengaruhnya yang merosakkan. Haleluya. Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Kebenaran Tuhan dinyatakan di dalam rohku, dan aku berjalan dengan sewajarnya. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian tinggal di dalam diriku, dan Dia telah menghidupkan aku sepenuhnya. Dialah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh fisikalku, dan kebenaran Tuhan dinyatakan di dalam tubuhku. Haleluya. Sebagai renungan tambahan, kalian boleh merujuk kepada Alkitab Matius 9 ayat 35, Markus 3 ayat 14, 1 Korintus 11 ayat 1 dan Wahyu 22 ayat 2. Baiklah saudara-saudari semua, kita jumpa lagi esok untuk segmen yang seterusnya. Jangan lupa beritakan Injil Firman Tuhan ini kepada semua orang dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel kami. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.